Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya pulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, pada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menangguhkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menunjuk perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Insinyur Haji Amin bin Samuri Lidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Tan Sri Yang Tua, Buah Manggis, Jambu Batu, ada kami soalan nombor 1. Terima kasih Tan Sri Yang Tua, terima kasih Yang berhormat Ledang. Untuk maklumat yang berhormat, premium insurans motor di Malaysia secara puratanya adalah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Premium insurans motor di Malaysia adalah berdasarkan tarikh motor yang tidak pernah dikaji semula sejak tahun 1978 untuk mengambil kira persekitaran yang semakin berubah, seperti perubahan dalam profil risiko bagi pemandu dan kenderaan, pengalaman tuntutan yang kian meningkat disebabkan kemalangan jalan raya dan kecurian kenderaan yang lebih kerap berlaku, serta kos perniagaan yang semakin tinggi. Walaupun dalam keadaan di mana premium dikenakan tidak seimbang dengan pengalaman tuntutan, perlindungan insurans motor masih tetap disediakan oleh penanggung insurans di Malaysia, sehingga keadaan telah sampai ke satu tahap di mana jurang di antara premium yang diterima oleh industri insurans dan tuntutan yang harus dibayar adalah sangat ketara. Untuk makluman, pada tahun 2011, bagi setiap RM1 premium yang dikutip, RM3 telah dibayar keluar oleh penanggung insurans sebagai pampasan bagi kematian dan kecederaan pihak ketiga, dan ini belum termasuk lain-lain kos. Bagi memastikan perlindungan insurans motor dapat disediakan oleh penanggung insurans secara berterusan sustainable, beberapa pembaharuan telah dilaksanakan. Pertamanya, memperbaiki akses kepada perlindungan insurans, terutamanya bagi kenderaan lama, dengan memerlukan semua penanggung insurans dan Pos Malaysia menawarkan polisi perlindungan insurans di bawah program MMIP, iaitu Insurance Pool. Ini secara keseluruhannya telah menyelesaikan masalah akses yang pernah kita dengar pada satu masa dahulu. Keduanya dengan melaksanakan rangka kerja motor baru yang dipersetujui oleh pihak kerajaan dan industri. Rangka kerja ini merangkumi dua bahagian, iaitu pertama, penyelarasan kadar premium insurans motor supaya lebih mencerminkan risiko terkini, dan kedua, pelaksanaan penambahbaikan kepada proses penyelesaian tuntutan motor agar lebih cekap supaya orang awam dapat menerima pampasan lebih awal
khususnya bagi kematian dan kecederaan pihak ketiga. Penyelarasan kadar premium insurans di bawah rangka kerja baru ini adalah jumlah yang kecil dan dilaksanakan secara berperingkat selama 4 tahun sehingga 2015 supaya ia tidak membebankan pemilik kenderaan. Setelah tamat tempoh ini dan tarikh motor dinyatakan, premium insurans motor akan ditentukan mengikut profil risiko sesuatu kenderaan, di mana kenderaan yang berisiko rendah akan dapat menikmati kadar premium yang lebih kompetitif dan sebaliknya. Terima kasih. Hidang. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Dan sebetulnya saya cuba buat survey menggunakan laman media. Dan setelah saya mendengar jawapan daripada Yang Maha Menteri, umumnya Tan Sri Yang Buat, tidak ada satu pandangan pun daripada orang ramai bahawa bayaran premium insurans kenderaan murah ataupun berpatutan. Umumnya 100%, 100% mereka mengatakan mahal. Dan persoalan yang mereka bangkitkan ialah kos repair mahal, kos pengangkutan mahal, kos store dengan izin mahal, kos orang kena termasuk adjuster juga mahal. Kos repair sebenar 2,000 tapi mereka adjust kepada 4,000. Jadi kalau saya baca dalam laman sesawang Bank Negara tentang insurans mengatakan bahawa kerana syarikat insurans, syarikat pelindung insurans terpaksa menanggung kos yang mahal atas sebab kos yang saya sebut itu mahal. Sebenarnya Tuan Ketua, ada satu cadangan supaya buat satu kajian apakah faktor-faktor mengapa berlaku, bagaimana berlaku, dibuat supaya akhirnya kita dapat satu kos pelindungan insurans yang berpatutan. Jadi soalan saya Tuan Ketua, adakah kementerian dan kerajaan bersedia untuk mewujudkan insurans kenderaan satu Malaysia bagi pilihan kepada rakyat Malaysia mendapatkan perkhidmatan tersebut dengan kos yang lebih murah berbanding dengan kos insurans yang mahal sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Jelas terdapat persepsi yang berlainan yang telah diutarakan oleh Muhammad. Kalau kita lihat umpamanya statistik yang diberi oleh Bank Negara kepada saya tadi, motosikal 10 tahun umurnya 100 cc, insuransnya ialah RM81 purata. Kereta 10 tahun 1,500 cc, insuransnya RM203. Kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, yang mengeluarkan kos perbandingan di rantau ini, dalam kos premium insurans kereta umpamanya setahun, ini termasuk komprehensif. Di Malaysia secara puratanya insurans tahunan premium adalah RM3,062. Di Singapura RM7,960. Di Thailand RM6,736. Indonesia RM4,593. Jadi ya, memang kalau dibanding secara perbandingan serantau, Malaysia masih rendah. Tapi sama ada soal rakyat Malaysia masih merasakan mahal, ya. Ini susahlah kita nak terima, kerana memang hakikatnya kos semua di seluruh, bukan sahaja di Malaysia, tinggi. Jadi perbandingan yang saya buat tadi jelas. Kalau Malaysia puratanya RM3,000, Singapura RM7,000, Thailand RM6,000, Indonesia RM4,000, maka Malaysia masih lagi rendah.
Dan hakikatnya bahawa penanggung insurans masih lagi terpaksa membayar lebih banyak daripada yang diterima. Setiap RM1 yang diterima yang saya sebut tadi, RM3 telah dibayar untuk kos-kos insurans kematian dan kecederaan. Jadi kita perlu mengimbangi ini supaya sistem tanggungan insurans ini dapat diteruskan. Ya, kita kena. Jadi sebab itulah package pembaharuan yang dibuat dan dipersetujui oleh industri dan negara Malaysia ini yang dibuat secara berperingkat-peringkat. Harapnya dalam tahun 2015 nanti masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih baik supaya pembayaran insurans ini lebih mencerminkan risiko dan siapa yang mempunyai profil risiko yang rendah sepatutnya dapat membayar premium yang masih. Macam. Terima kasih Tan Sri Muhammad Menteri. Lanjutkan soalan rakan saya dari Ledang dan setelah mendengar jawapan Timbalan Menteri, terutama merujuk kepada kajian MITI. Kalau komponen atau juzuk insurans berbanding negara ASEAN, jawapan itu tepat. Namun komitmen bayaran bagi pengguna kenderaan negara kita itu kalau nak berbanding dengan negara ASEAN lain berbeza. Contohnya kalau Thailand, dia tak pengguna jalan raya tak terbeban dengan bayaran tol misalnya, ataupun cukai jalannya cuma dibayar sekali seumur hayat kereta itu. Kita cukai jalan juga setiap tahun. Yang kedua, komponen harga kereta Vios 105 di negara kita RM93,000, di Filipina baru RM62,000. Jadi saya fikir itu belum masuk kos maintenance pengguna kenderaan. Jadi kalau jawapan tadi cuma tertumpu kepada juzuk pembayaran insurans, betul. Tapi ada 2-3 lagi komponen pembayaran yang lain yang akhirnya isunya adalah beban yang besar. Sebab itu saya bersetuju dengan rakan saya dari Ledang soal keperluan untuk kerajaan meneliti semula aspek ini sambil saya menerima penjelasan Perdana Menteri tadi soal insurans yang asaskan kepada risiko. Disembuhkan. Terima kasih. Apa yang kita tumpukan dalam soalan ini adalah tentang premium insurance dan apa yang dinyatakan berhubung dengan kajian yang dibuat oleh MITI ini juga adalah dalam aspek insurance premium untuk menyatakan walaupun umpamanya harga kereta yang mungkin setengah negara rendah sedikit, tetapi dari segi premium insurance dan lain-lain kita masih ada kompetitif. Jadi saya tidak mau menghukumi soal aspek kos pengendalian kereta secara lebih umum kerana soalan yang tertumpu khusus kepada insurance, premium insurance. Terima kasih.